kita dipermudahkan datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang-kadang tuan-tuan, bila kita dipermudahkan solat di masjid, kita punya solat semua kat masjid. Kan? Maksudnya solat fardu memanglah kita sangat-sangat dituntut di masjid. Tapi kadang-kadang solat sunat kita semua kat masjid. Kan? Sedangkan baginda Nabi SAW berpesan kepada kita, Allahumma salli alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Kitab. Kita niatkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, seluruh ahli keluarga kita dan juga sahabat-sahabat sekalian muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ila rutin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ما نوينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kerana dengan limpah rahmatnya pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, bila kita masih hidup, bila kita masih bernyawa, kita masih lagi dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita dipermudahkan datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang tuan-tuan, bila kita dipermudahkan solat di masjid, kita punya solat semua kat masjid. Kan? Maksudnya solat fardu memanglah kita sangat-sangat dituntut di masjid. Tapi kadang-kadang solat sunat kita semua kat masjid. Kan? Sedangkan baginda Nabi SAW berpesan kepada kita, Allahumma salli alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Dan di antaranya perhatian ulama, Allahumma salli alaihi wasallam, iaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian seumpama kubur-kubur, iaitu yang tidak disolatkan dalamnya. Maknanya tidak kita laksanakan solat sunat di dalamnya. Tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah solat kalian di antaranya di rumah-rumah kalian. Dan tuan-tuan, kenapa tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kenapa baginda Nabi SAW pesan kepada kita demikian, kan? Tuan-tuan, setiap apa yang kita buat kat rumah, kan, setiap apa yang kita buat kat rumah, dia akan menjadi teladan, kesan
kenangan kepada anak kita, kepada keturunan kita, kepada zuriat kita. Kan? Dia tahu dah kita sembahyang kat masjid, kita balik. Tapi kadang-kadang Allah SWT dia beza. Kita sembahyang isyak kat masjid, kan? Kita balik, sampai kat masjid, sampai kat rumah, Assalamualaikum, kita terus pergi tempat khusus solat ataupun tempat bilik mana solat, kita terus main sunat 2 rakaat. Kan? Dengan kita datang balik-balik, makan dah sedia. Sampai-sampai rumah, Assalamualaikum, makan dah sedia ke? Dia beza kenangan dia. Tuan-tuan, oh ayah aku ni balik masjid suruh sembahyang sunat. Lepas tu dia baru buat perkara lain. Tuan-tuan, dia perkara beza. Tuan-tuan, ni adalah kenangan kita dengan keturunan kita, zuriat kita. Tuan-tuan, Allah SWT sebab kadang-kadang ada pula yang lepas balik masjid, makanan tak siap, marah-marah pula. Tuan-tuan, jadi kenangan. Semua tu adalah apa yang dilihat oleh keturunan kita, oleh anak-anak kita. Sebab tu baginda Nabi pesan ni adalah untuk sama-sama kita ambil perhatian. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal solat seseorang adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Kecuali solat fardu. Solat fardu ni memang kita kena usahakan juga datang ke rumah Allah. Kan? Sebab apa? Contohlah, Allah SWT, kita duduk kat rumah, tengah main dengan anak-anak, tengah berbual, tengah buat apa, kita pun dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun dengar, ayah nak pergi semain dulu. Itu menjadi kenangan pada dia. Oh, ayah aku dengar azan, dia berhenti semayang. Tuan-tuan, itu pun jadi kenangan, tuan-tuan. Sebab tu ni Allah SWT lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kan, tuan-tuan, kata-kata perkataan dengan perbuatan, maknanya sesuatu yang kita buat tunjuk dengan perbuatan itu lebih fasih, lebih sampai daripada apa yang kita ucapkan. Maksud tuan-tuan, Allah SWT, kalau kita tengok sekarang, Kenapa kalangan pemuda sekarang tak ramai yang datang masjid? Cuba kita tanya diri sendiri. Kenapa di kalangan pemuda sekarang tak ramai masjid? Allah SWT. Sebab ni isunya. Sebab kita pun, antara kita kan, kita pun datang ke masjid, datang ke surau selepas kita tua. Jadi dia pun beranggapan, oh ayah aku 45 baru pergi masjid, nanti aku 45 baru pergi. Dia macam tu. Dia jadi, dia punya tu. Tuan-tuan, sebab tu Allah SWT, kita tak boleh nak ceritakan segala keburukan kita kepada anak kita. Kan? Tapi maknanya kita kena usahakan tunjukkan yang terbaik. Allah SWT kan, barulah dia akan menjadi satu kenangan ataupun satu ikutan kepada mereka. Tuan-tuan, Allah SWT. Tapi kalau kita dah biasakan daripada awal, daripada muda kita datang, kan, Allah SWT. Dan itu pun belum tentu, tuan-tuan, belum tentu menjadikan anak kita orang masjid juga. Sebab apa? Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah SWT kan. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kenapa kadang-kadang yang kita zikir, yang kita wirid tak tercapai kadang-kadang, kan? Ada tercapai banyak, tuan. Sebab kebanyakannya Allah SWT, bila kita melakukan sesuatu, kita banyakkan fokus kepada dunia. Fokuskan kepada dunia. Kan? Kita wirid supaya apa? Tercapai hajat. Kan? Tercapai hajat kita. Baguslah. Maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita hanya minta pada Allah bila sesuatu yang kita hajatkan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak laksanakannya. Allah SWT. Sebab tu pentingnya kita untuk
kita fahamkan bahawasanya samping kita alhamdulillah, sebab apa kadang-kadang tuan-tuan solat sunat di rumah ini lebih mendatangkan sifat ikhlas, lebih murni, lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sembahyang di rumah di masjid bukan tak bagus, tapi kita kata sembahyang sunat ni diperbanyakkan, dipermudahkan apabila kita solat di rumah, mudah-mudahan turun berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita usahakan bila kita solat sunat di rumah tu, bermakna sampai satu masa anak kita tanya, ayah solat apa tu? Ayah solat apa? Okey, ayah solat duha. Ayah solat apa? Ayah solat bahdiyah isyak. Kan? Jadi dia tahu ilmu tu daripada kita kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal kita, jadi janganlah kerana kebanyakan kebiasaan dah tuan-tuan. Dan biasanya yang berlaku adalah bila kita tak sembahyang sunat di masjid, kita sampai rumah tak sembahyang sunat dah. Yang berlaku tu. Sebab tu niat kena kuat. Bila tak sembahyang sunat kat masjid, tak sembahyang, contohlah kita isyak terus balik. Lepas isyak terus balik. Jadi kena kuatkan, aku nak sembahyang sunat kat rumah. Kan? Witir macam tu juga. Sembahyang witir, kita lepas sembahyang isyak tu, sembahyang witir. Kan? Dan sembahyang isyak, sembahyang sunat lepas isyak, tuan-tuan, kalau buat 4 pun tak apa. Bahkan digalakkan kita buat 4 kerana pahalanya sangat besar. Jadi kita buat dua dekat masjid, kita buat 2 kat rumah. Dan supaya apa? Nak menurunkan cahaya Allah SWT kepada rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Quran. Apa dia? Terangilah, sinarilah dengan cahaya rumah-rumah kamu dengan apa? Dengan solat dan juga baca Al-Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu kita maknanya bagi-bagi kan, tuan. Mana yang rumah dekat, alhamdulillah lah, maknanya dia boleh qobliyah subuh dekat rumah, waktu dia pergi masjid kan. Tapi kalau yang jauh, dia sebab qobliyah subuh dekat masjid pun tak ada masalah kan, tuan. Tapi kita usahakan tunjukkan ataupun banyakkan juga solat di rumah kita kan. Jadi ada satu tempat khusus ataupun tempat yang khas untuk kita melaksanakan solat sunat di rumah kita kan. Supaya apa? Supaya ia menjadi rumah yang tu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan adalah kita jadikan rumah kita juga adalah tempat bacaan Al-Quran. Cuma saya nak bagi kurungan, baca di sini kita usahakan bukan baca macam kita faham. Kita kalau faham baca, kita kata apa? Baca Quran dengan bertajwid, dengan betul. Itu kita kan. Tapi kat sini baca Quran dan juga cuba memahami Al-Quran. Baca Quran dan cuba memahami Al-Quran, tuan-tuan. Kenapa? Faedahnya lebih besar. Faedahnya lebih besar. Khususnya tuan-tuan di akhir zaman. Allahumma salli alaihi wasallam. Di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, Allahumma salli, ramai orang yang tak percaya kepada Allah itu Maha Kuasa. Akhir zaman di kalangan remaja, di kalangan pemuda, ramai yang masih keyakinan Allah itu Maha Kuasa sangat rendah. Sebab tu mereka tinggalkan solat kan. Sebab tu mereka tinggalkan amalan-amalan berdoa kepada Allah, berzikir. Apa? Sebab mereka lebih yakin, lebih percaya kepada diri mereka, tuan-tuan kan. Lebih percaya kepada diri mereka, tuan-tuan. Bahkan kita sendiri pun tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana kalau contohnya ini bukan kat mana-mana lah tuan-tuan. Macam sekarang ni tuan-tuan, sekarang kan, semua tahu dah kita ditimpa musibah kan. Kita ditimpa musibah
dengan musibah yang makhluk Allah yang kecil yang disebut sebagai COVID-19, coronavirus. Tapi orang-orang yang kita takut, kita orang yang kat rumah Allah takut, risau, bertaubat kepada Allah SWT. Tapi orang yang terlalu obses kepada dunia, orang yang terlalu obses kepada pangkat, masih lagi kejar. Sampai Allah datangkan balik. Daripada sikit, banyak balik dah. Tuan-tuan. Sebab apa? Sepatutnya kita ajak orang untuk kembali kepada Allah, tapi ada juga manusia yang mengajak manusia untuk menyokong dia mendapatkan pangkat dan kedudukan. Allahu Akbar. Nauzubillah. Tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Sedangkan bila kita tengok keadaan sekarang ni, patutnya kita banyak muhasabah diri dan juga banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuknya lemahnya kita. Nak tunjuknya lemahnya kita. Tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga sekarang kita makin risau. Kita bertambah risau. Tuan. Semua orang berbicara tentang PKP semula. Ni PKP balik ke ni? PKP balik ke ni? Tuan, semua je kata. Tuan, Allahumma salli ala Muhammad kan. Ini akibat apa? Daripada kita tidak mengambil pengajaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan. Bagaimana nak menanamkan yakinnya di kalangan anak-anak kita ke ataupun remaja kita ke tentang kekuasaan Allah SWT, kan? Jadi kita baca Quran kat rumah, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi kan. Apa yang kita boleh praktikalkan, tuan-tuan, dalam Al-Quran tu bila Allah ceritakan tentang kisah, bila Allah ceritakan tentang cerita, Allah cerita pasal apa, tuan-tuan? Allah cerita adalah nak bagi tahu inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kisah dan kita nak mulakan, kalau kita baca Quran dalam bab hukum, mungkin kita akan pening. Macam mana maksudnya tak? Tapi kalau kisah mudah dipaham. Sebab apa cerita? Cerita saja. Siapa-siapa kalau bercerita pun senang faham. Tahu tak, tuan-tuan? Kan? Orang cerita kat kita faham. Kan? Tadi aku pergi masjid kan. Tiba-tiba aku nampak seekor kucing mati sebab kena langgar dengan kereta. Faham? Tuan-tuan? Cerita faham. Tuan-tuan? Allahumma salli alaihi. Dalam Al-Quran pun sama juga. Ada kisah yang Allah ceritakan nak bagi tahu tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang Allah bagi tahu detail. Allah bagi tahu betul-betul satu-satu nak bagi kita mudah faham. Sebab apa? Allah Subhanahu sebab akal kita tak sama. Ada orang yang mudah faham, ada orang yang kena betul-betul bagi faham, betul terangkan betul-betul, ada orang yang lemah pemahamannya. Contoh, tuan-tuan, Allah Subhanahu kita kan buka Quran. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, ayat 259. Ayat 259. Ayat kursi 255. Ini ayat 259. Muka surat 43. Kisah Nabi Uzair alaihis salam. Kisah Nabi Uzair alaihis salam. Tuan-tuan, yang mana Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha kam labith قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Surahul Azim. Kan Allah ceritakan kisah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair ni adalah nabi yang dianggap anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Kan dia kata Uzair ni benullah. Uzair tu anak Allah. Kan tuan. Dalam kisah ni diceritakan Nabi Uzair ni melalui satu kampung. Tuan. Para nabi pun sama juga tuan nalurinya. Kan lalu satu kampung tu dah hancur, dah runtuh, dah bangunannya runtuh, lepas tu ada banyak orang yang telah mati. Maka dia pun berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Agak-agak macam mana Allah nak hidupkan balik tempat ni, kan? Macam kita tu kan, bila berlaku tsunami dulu, dahsyat macam mana nak bangunkan balik. Tiba-tiba dengan bantuan banyak, sekarang lagi cantik pula daripada yang dulu. Bangunan lebih tersusun daripada yang dulu. Dan undang-undangnya lebih tersusun daripada yang dulu. Kan, masa jadi tu, teruk betul. Kan, tapi dengan akhirnya sekarang lebih teratur dan lebih tersusun. Begitu Nabi Uzair AS. Dia kata macam mana agaknya Allah hidupkan balik tempat ni. Maksudnya dengan dibangunkan semula tempat ni, ada orang duduk kat sini semula dan juga maju balik tempat ni, tuan. Lalu apa tindakan Allah SWT? Allah kata fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Lalu Allah matikan dia. Tuan, bukan tidur, matikan dia. Fa'amata. Lalu Allah matikan dia berapa? Mi'ata amin, 100 tahun. Tuan-tuan, kalau kita duduk satu tempat, kan, ada mayat meninggal, nampak kita terus urus. Ini Allah matikan dengan kuasaan Allah SWT. Tak ada siapa tahu dan tak ada terhalang daripada pandangan manusia selama 100 tahun. Tuan-tuan, padahal tempat tu dah maju dah. Tempat tu telah bangun balik. Tapi tak ada siapa jumpa Nabi Uzair AS. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila Allah matikan dia 100 tahun, Allah bangunkan semula. Tsumma ba'atha. Lalu Allah bangunkan balik. Allah bangkitkan semula. Kan? Allahumma salli ala. Bila Allah bangkitkan semula, Allah dengan perantaraan malaikat pergi tanya kat Uzair. Berapa lama dia duduk kat situ? Kan? Pergi tanya kepada Uzair, berapa lama duduk kat situ? Maka malaikat pun datang bertanya, kam labista, wahai Uzair, berapa lama kau duduk kat sini? Ini kisah mudah kita faham sebenarnya. Kalau kita baca, kita faham. Tapi nak ceritanya, kita relatekan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku rasa aku duduk kat sini sehari ataupun setengah hari je. Sebab apa? Dia bangun tu keadaan tak berubah. Kan, maksudnya tak berubah, bukan tak berubah apa, keadaan dia tu macam rasa sehari ataupun setengah hari, tuan-tuan. Maka malaikat pun bagi tahu, qala bal labithta mi'ata amin. Kau tahu tak bahawasanya kau dah duduk kat sini 100 tahun, tuan-tuan. 100 tahun. Jadi dia tengok 100 tahun, maka tiba-tiba betul ke aku 100 tahun kat sini? Betul ke aku duduk 100 tahun kat sini? Allahumma salli alaihi. Maka malaikat kata, undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tengok makanan kamu, tengok minuman kamu, lam yatasanna, tak berubah. Tak berubah. Yang dia bawa jus, kata ulama, jus anggur dengan makanan buah tin dan kurma tu tak berubah, kekal. Okey, buah aku okey,
makanan aku okey. Kan? Betul lah aku sehari, setengah hari. Tapi wanzur ila himarik, sekarang tengok pula himar. Tengok kepada himar, kedai tunggangan dia. Kan? Tengok kedai dah habis, kering dah. Tulang-tulang semua dah jatuh, gugur. Kan? Dah kering dah. Bukan mati setakat dah kering habis, tak ada dah. Kan? Lalu Allah SWT dengan kekuasaannya meniupkan angin dan bersatulah tulang-tulang tersebut, dan depan mata Nabi Uzair AS Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah menjadikan semula binatang tersebut. Kan? Tersebut. Selepas itu Nabi Uzair kata apa? Falamma tabayyana lahu, ketika jelas depan mata Nabi Uzair AS, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, maka dia kata, aku mengetahui bahawasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kisah yang lainnya sama, dan semuanya nak cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Dan Allah SWT, ini adalah kisah-kisah Al-Quran. Mari kita mulakan dengan kisah, tuan-tuan. Kita mulakan dengan kisah-kisah yang mudah kita faham. Jadi bila anak kita beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yakin adanya hari akhirat. Tuan-tuan, orang kafir di dalam Al-Quran, kenapa mereka tak yakin adanya alam kubur? Kenapa mereka tak yakin dengan hari akhirat? Sebab dia kata mustahil Allah akan hidupkan semula. Mustahil akan adanya hari kebangkitan. Sampai Allah terpaksa ajar orang kafir berfikir. Ajar kita ni fikir. Al-Quran mengajar kita berfikir. Kau tak percaya kan? Kau tak percaya kepada bahawasanya Allah boleh hidupkan balik, Allah Maha Kuasa untuk alam barzah ni, tak percaya? Maka Allah kata apa? Awalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Surah Qaf ayat ke-5. Kata apa? Orang-orang yang tak percaya ni, orang-orang kafir ni, orang-orang yang tak beriman ni, dia tak tengok ke langit atas dia tu? Allah kata, dia tak tengok ke langit atas dia tu? Allah jelaskan sesuatu. Dia tak tengok ke langit atas dia tu? Tengok macam mana? Tengok dengan berfikir, tengok dengan tafakur, tengok dengan pandangan iktibar. Kaifa banainaha, tengok macam mana agaknya Allah bina langit tu. Fikir macam mana Allah bina langit ni. Allah jelaskan satu. Fikir macam mana agaknya Allah bina langit ni. Tiang tak ada. Kan? Siapa yang tukang buatnya? Apa pakai apa? Kan kita tuan-tuan, kalau contoh tuan-tuan pergi ke Allah Masya, pergi ke bangunan-bangunan yang cantik kan, bangunan-bangunan yang tinggi, contohnya pergi Burj Khalifah kan, dekat Dubai kan, mesti siapa arkitek ini? Itu dia tanya, siapa arkitek? Berapa lama dia buat kan? Lepas tu macam mana dia buat kan? Mesti kita akan fikir macam tu. Secara itu normal, tuan-tuan. Tapi langit kita tak pernah fikir. Sebab apa? Kita lahir-lahir dah ada. Lahir-lahir dah ada. Dan kita alhamdulillah Islam keturunan. Ya, betul tak tuan? Islam keturunan. Islam keturunan ni maknanya lahir-lahir kalau mak bapak Islam, Islam dah kita. Tuan-tuan. Lahir-lahir Islam. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dalam seumur hidup sekali, orang yang Islam keturunan ni, Allahumma salli alaihi, orang yang Islam keturunan ni, maka kena mengucap 2 kalimah syahadat, niat bersaksi. Niat bersaksi. Sunat sekali seumur hidup. Bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Maliki wajib hukumnya mengucap sekali seumur hidup niat bersaksi. Bukan dalam sembahyang. Bukan ketika jawab azan. Sebab apa dikatakan luar ibadah. Sembahyang dalam ibadah. Jawab azan ibadah. Luar.
Contohnya tuan-tuan lepas sembahyang kita pun duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekali seumur hidup sunatnya. Dalam Gabi nak keluar khilaf tu kita bacalah daripada nak keluar khilaf kan tuan-tuan. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu. Jadi Allah suruh kita tengok. Pertama apa kata? Kaifa banainaha, macam mana Allah bina kan. Kemudian wazayyannaha, lepas bina fikir pula macam mana Allah hias langit. Tuan-tuan, kita pun kata langit tak berhias pun. Langit Allah hias dengan bintang-bintang. Langit Allah hias dengan bintang-bintang, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada pada langit itu retak, tidak ada pada langit itu Allahumma salli Muhammad pecah ataupun rekahan, tak ada. Tuan-tuan. Allah ajar kita fikir. Kan? Allah ajar kita fikir, tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Dalam ayat-ayat, banyak ayat-ayat Allah suruh ajar kita fikir bahwasanya Allah Maha Kuasa. Tuan-tuan, Allah Maha berkuasa. Jadi bila kita yakin Allah Maha berkuasa, tuan-tuan, maka kita pasti akan menjaga ibadah. Kita akan menjaga ibadah. Tuan-tuan, dan kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak menyandarkan semata-mata kepada usaha kita. Tuan-tuan, tidak menyandarkan. Tuan-tuan, dan akhir zaman ni lagi banyak Allah tunjukkan kuasa kat kita. Lagi banyak Allah tunjukkan kuasanya kepada kita, tuan-tuan. Kita tengok, tuan-tuan, dulu Allah SWT di UK Islamofobia sangat teruk. Di UK, England, Islamofobia ni sangat teruk. Bila fikir Islam je teroris. Bila fikir Islam je teruk. Bila fikir Islam je memang jahat kan. Itu orang. Tapi tuan-tuan, dengan Allah kirimkan seorang je. Agak-agak siapa? Allah kirimkan seorang. Agak-agak siapa? Muhammad Salah. Allah kirimkan Muhammad Salah main kat Liverpool. Sekarang graf Islamofobia tu berkurang. Tuan-tuan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ulama pun kan, pakai seluar pendek. Tapi tuan-tuan kena ingat, pakai seluar pendek ni bahawasanya aurat pun masih ada perbezaan pendapat gitu kan. Tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nak ceritanya, dengan Allah hantarkan seorang ni, tuan-tuan, graf tu turun. Turun daripada orang benci, sampaikan ada juga orang-orang yang tak Islam namakan anaknya Salah Muhammad kan. Tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ni cara bagaimana Allah yang Maha memberi petunjuk, Al-Hadi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad kan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian. Batu kita ni, tuan-tuan, walaupun kita ni bukanlah seorang yang Allahumma salli Muhammad, seorang yang alim, boleh menyampaikan ilmu kan. Baru-baru ni saya ada kematian seorang rakan, tuan-tuan, tempat saya kuliah kan. Ketika meninggal tu, dia ni biasa datang surau, lepas tu dengan kuliah balik kan. Ketika meninggal tu ramai daripada pejabat yang datang kan, ramai pejabat datang. Yang bukan Islam pun dia kata, oh lepas ni tak jumpa dah, tak dapat dah bos baik macam ni. Lepas ni tak dapat dah bos baik macam ni, tuan-tuan. Kan? Itu yang kita, walaupun kita jadikan kita apa saja kedudukan kita, tapi jadikanlah kita ni yang menunjukkan sebagai orang yang Allahumma salli menunjukkan contoh sebagai seorang yang Islam kan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tu tanda bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata walillahi mulkus samawati wal ard.
Bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampunkan sesiapa yang dikehendaki dan Allah mengazab siapa yang dikehendaki. Sebab tu tuan-tuan, pelik sekarang ni tuan-tuan, bila akhir zaman ni ada orang yang kata Allah SWT bila buat ni masuk neraka. Macam neraka dia punya pula. Ni pelik tuan-tuan. Pelik Allah SWT. Sedangkan Allah yang berhak mempunyai neraka tu hanya Allah SWT. Sampaikan dalam hadis Muslim, dikisahkan ada seorang lelaki tengah sembahyang, tuan-tuan. Ada seorang lelaki tengah sembahyang, ahli ibadah tengah sembahyang. Tiba-tiba ada seorang jahat ni, dia pijak kepala orang tu. Tuan-tuan, jahat tak jahat tuan-tuan? Orang tengah sujud, dia pijak. Dia pijak. Lepas tu dia kata apa? Lepas dia sembahyang, dia kata, Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampunkan dosa kau. Dan akan mengazab kau. Marah. Lalu turunlah ayat kepada baginda Nabi SAW, dikatakan Muhammad bagi tahu bahawasanya aku mengampunkan orang yang pijak kepala tu dan aku marah kepada orang yang sembahyang tadi. Pelik. Kan? Pelik. Aku mengampunkan orang yang pijak tadi dan aku Allah SWT marah murka kepada orang yang sembahyang tadi. Sebab apa? Sebab dia mencabut hak Allah. Allah tu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Tiba-tiba dia kata, demi Allah, Allah tak akan ampunkan kau. Tuan-tuan. Ni kita mencabut. Dan akhir zaman ni, Allahu Akbar, na'udzubillah. Kan? Bagaimana mudahnya orang masukkan orang neraka. Kan? Memudahkan orang masuk neraka, tuan-tuan. Allah maksudnya samaan. Tuan-tuan. Sedangkan kita tahu dah, tuan-tuan, Allah maksudnya samaan. Contohlah. Kan, kita Allah maksudnya baca La ilaha illallah. Kalau kita tahlil, kan, kita baca apa? La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah kalau dibaca oleh orang yang Allah maksudnya telah 70 tahun kafir, 70 tahun kafir, tiba-tiba dia baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa jadi pada dia? Dia akan masuk Islam, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tiba-tiba sekarang ni kita tahlil, masuk neraka. Kita dah Islam lama ni, dah Islam daripada kecil kan, orang Islam, tapi sebabkan tahlil satu amalan je, kita masuk neraka. Ini adalah satu kata kadang-kadang fikir. Tapi kita tidak menyalahkan. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana kadang-kadang kita terlampau cepat nak mengkafirkan, menyesatkan orang. Sedangkan dalam ahli sunnah mengembalikan syurga neraka hak Allah. Syurga neraka itu adalah hak Allah. Maha Pengampun, yang mengazab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kita tengok lagi. Akhir zaman ni, bagaimana kita pernah digemparkan dengan kisah seorang kanak-kanak Afrika, kan? Seorang kanak-kanak Afrika yang lahir, kemudian dia boleh berbahasa Arab, dia terus masuk Islam walaupun mak ayahnya bukan Islam. Akhirnya ramai orang Afrika masuk Islam di Tanzania, kan? Seorang budak tu sekarang dah besar dah budak tu, kan? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitu juga kita ditunjukkan dengan New Zealand, kes tembak menembak New Zealand. Allah korbankan sedikit daripada hamba Allah mati syahid di kalangan orang yang beriman, tapi selepas tu berapa ramai orang New Zealand bertanya tentang Islam, memberitahu tentang Islam. Tuan-tuan, dan kehidupan kita, tuan-tuan, kehidupan kita ni banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu sampaikan ni? Kenapa? Nak mengembalikan yang mana ramai di kalangan remaja pemuda ni yang tak yakin dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak yakin,
lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Allahumma shalli ala Muhammad kan. Sehingga mereka mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Allahumma shalli ala Muhammad kan. Sedangkan di hadapan kita banyak dah berlakunya perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Sebab tu pentingnya kita ni membacakan kisah-kisah Al-Quran di rumah kita. Pentingnya kita membacakan kisah-kisah Al-Quran di rumah kita. Bagaimana Allah selain 100 tahun Nabi Uzair AS, bagaimana Allah tidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun. Tuan-tuan, 309 tahun. Dengan bagaimana pula Allah hidupkan orang yang saksi pembunuhan dalam surah Al-Baqarah, yang dia nak sembelih lembu tu. Kenapa sembelih lembu? Sebab nak jadikan satu pukulan untuk menghidupkan orang yang mati tu supaya bersaksi siapa yang bunuh. Semuanya Allah ceritakan pada kita. Tapi yang kita faham, kekuasaan Allah hanya bergantung ataupun bertakluk dengan perkara yang mungkin, yakni perkara yang menjadikan atau mentiadakan. Perkara-perkara yang mungkin. Nak mematikan seorang, menghidupkan seorang. Dan akhir zaman ni lagi teruk apabila kita melihat ramainya di kalangan manusia yang stres ataupun kata depression, kemurungan. Ni lagi kena fahamkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bunuh diri, tuan-tuan. Yang bunuh diri. Dikabarkan ada seorang remaja bunuh diri. Sebab apa? Stres dengan mak. Stres dengan mak. Tuan-tuan. Allah masya Allah. Sebab tu kadang-kadang kita pun kena fikir juga mak ayah kita. Kita mak ayah ni kena fikir juga. Ada tak salah kita? Ada tak kesilapan kita? Sebab apa dia kata? Sebab dia stres sebab apa? Sebab terlampau mengongkong dan terlampau banyak membebel, banyak bercakap, bunuh diri, muda lagi kan. Allah mesti semaat. Lepas tu kita sama-sama samping kita sembahyang di rumah Allah SWT, alhamdulillah kita dipermudahkan datang rumah Allah dan kita tunjukkan contoh kepada keluarga kita, pada anak kita. Jadi kita tunjukkan juga solat sunat kita di rumah kita dengan niat menjalankan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, memang saya sendiri pun kadang-kadang kita dah sembahyang, kalau dah sampai rumah nak sembahyang sunat pun payah. Kan? Nak sembahyang sunat tu payah dah. Dia dah hilang dah feel nak sembahyang sunat tu. Kan? Tapi kalau kat masjid ni lepas isyak tu terus sembahyang. Kan? Kemudian sambung sembahyang lagi kan. Tuan. Tapi kena usahakan. Kemudian kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan kita mulakan dengan memahami kisah-kisah Al-Quran dengan niat kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di kalangan keluarga kita ni yakin dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut apa? Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila menimpa kepada kamu kebaikan, bukan sebab kamu hebat, bukan sebab kamu kuat, tapi sebenarnya fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa. Sebab tu Sayyidina Ali, dia kata apa? Terakhir tuan-tuan, Imam Muhammad, dia kata apa? Lau kushifal ghita masdatu yakinan. Kalau seandainya dibukakan hijab, aku takkan bertambah yakin. Kita dapat tengok alam kubur, tambah yakin. Sayyidina Ali kata apa? Kalau aku dibukakan pandangan mata ni sampai nampak yang ghaib, aku takkan bertambah yakin. Sebab apa? Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Allah yang maha kuasa. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu daripada Allah tuan-tuan. Sendiri mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan juga memperbaiki atau memberi panduan kepada dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna salafis ila alladhi amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.